Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, pentadbir, penguasa. Dialah satu-satunya yang kita bertauhid, mengabdikan diri kepadanya, dan dialah Tuhan yang kita mengelakkan diri dari mensyirikkannya dengan sesuatu, dan dialah Allah yang sangat tidak berhajat kepada rakan sekutu. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini menyambung bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tauhid. Itu berkaitan dengan akidah tauhid kita, di mana sebelum daripada ini kita sudah jelaskan bahawa hak yang paling utama ke atas seorang hamba dari Allah Azza wa Jalla ialah Allah tidak, ataupun seorang hamba itu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun dalam apa jua ibadahnya. Termasuklah sebelum daripada ni kita bincang bab al-istighathah dan juga al-isti'anah. Istighathah ni menjadikan sesuatu perantara antara dia dengan Allah. Pergi kepada seseorang wali, lalu dia sebut nama wali tersebut, ya fulan tolong aku, dengan iktikad Allah yang tolong dia, cuma dia suruh nama orang tu. Perkara ini termasuk daripada kita sebut sebagai syirik. Syirik ni ada dua kan, kita sebut. Kalau orang tu kata ya Allah dengan berkat fulan bin fulan, atau ya fulan aku berharap engkau minta kepada Allah supaya begini begini, mana dia iktikad Allah Ta'ala yang memberi, cuma orang ni perantara. Kita sebut inilah perkara yang Allah Ta'ala nyatakan apa yang berlaku kepada orang-orang musyrikin. Kalaupun dia kata dia tak minta dengan fulan tu, dia sekadar anggap itu perantara, kita dah panggil itu termasuk syirik kecil. Tapi kalau dia iktikad bahawa orang ni sungguh memberi manfaat dan mudarat, maka itu dah termasuk ke dalam syirik yang besar. Yang tu kita sangat-sangat takut. Jadi hari ini meneruskan bab berkenaan, iaitulah bab qaulullahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Diterjemah situ bab apa? Bab tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Jadi penulis kita ni nak menegaskan kepada kita bab tauhid. Setelah daripada dia bentangkan beberapa jenis syirik, maka dia kembali kepada ayat-ayat Al-Quran yang jelas menyatakan hak-hak Allah yang mesti ditauhidkan, iaitu tidak ada seorang pun yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu dia mendatangkan ayat Al-Quran, ayat surah Al-A'raf ayat 191 dan 192.
firman Allah Subhanahu wa taala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Yang bermaksud, apakah mereka mensyirikkan dengan Allah apa yang tidak boleh menciptakan sesuatu, malah mereka itu pula yang diciptakan? Betul tak? Apakah mereka nak mensyirikkan Allah, nak letak sama setanding dengan Allah sesuatu yang tidak boleh mencipta, dan sesuatu yang dan sesuatu yang mereka tu sendiri adalah makhluk yang dicipta. Sangat-sangat tidak sama antara Allah dengan makhluk. Bukan setakat itu, mereka meminta kepada wala yastati'una lahum nasra. Mereka juga tidak mampu untuk membantu orang yang meminta kepadanya. Baik. Iskal disebut di sini. Ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apa yang tidak mencipta sedang mereka itu pula yang dicipta. Maksudnya ialah mereka ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu untuk mendatangkan satu kebaikan ataupun menghalang satu kemudaratan. Malah mereka itu makhluk yang menerima manfaat dan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba makhluk yang sedemikian rupa diangkat menjadi sekutu bagi Allah. Maka sangat-sangat tidaklah layak. Sangat-sangat tidak layak bagi seorang manusia meletakkan sesuatu yang lemah dan dicipta itu setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastati'una lahum nasra, ay la yaqdiruna ala nasrihim law hajamahum adu lianna haula'il ma'budin qasirun. Kalau seandainya ada musuh datang untuk menyerang mereka, maka berhala-berhala tersebut tidak dapat menolong mereka sedikit pun, malah mereka itulah yang berhajat kepada pertolongan. Allah Ta'ala nak sebut makhluk yang dicipta oleh Allah pun lemah dah. Tiba-tiba manusia sembah sesuatu yang dia sendiri cipta, lagi dahsyat. Perasan tak? Makhluk yang Allah cipta ni hebat dah. Makhluk yang Allah cipta ni hebat dah sebab Allah yang cipta. Tiba-tiba makhluk yang lemah ni mereka dah mencipta pula sesuatu. Maknanya buat patung. Kalau sembah makhluk yang berfikir, boleh mikir. Orang yang hidup, ada nyawa, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata. Tapi dia makhluk. Apa status dia? Tak sama dengan Allah. Pasal apa? Mereka tu makhluk yang dicipta. Sebab tu ada beza, kita kata orang ni dia rasa syubhah dia ialah dia tak anggap berhala ni, dia tak anggap kubur-kubur ni seperti berhala. Syubhah dalam bab kita bincang masalah apa ni? Istighathah dengan isti'anah. Istighathah dengan isti'anah ni biasa berlaku dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Boleh jadi mereka minta dengan malaikat. Jadi mereka ni tak anggap patung-patung ni, orang-orang ni seperti berhala. Sebab berhala jelas dalam ayat sebelum daripada ni Allah Ta'ala sebut yang tak boleh mendengar, yang tak boleh melihat, yang kaku, yang tak dengar pun apa dia minta. Okey, sekarang ni dia pergi kepada sesuatu yang masa hidup dia orang ni boleh mendengar. Masa hidup dia orang ni boleh melihat. So mereka anggap ini bukan berhala ni. Pasal ni orang soleh. Okey.
Jadi ada syubhat di mana mereka menganggap minta dengan orang tak sama dengan minta dengan berhala. Tak sama dengan minta dengan berhala. Sebab ni orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, isu dia ialah apakah mereka menjadikan bagi Allah sesuatu yang mereka tu tidak boleh mencipta dan mereka tu sebenarnya dia dicipta. Balik kepada orang, contohnya individu, makhluk, hak hidup. Dia boleh mendengar, dia boleh melihat, tapi dia masih lagi makhluk. Dia ada kemampuan dah untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada orang yang meminta? Tak boleh. Apatah lagi kalau disebut sebagai orang tu yang sudah berada di dalam kubur. Okay? Kita kalau orang minta kebaikan daripada kita, nak minta manfaat atau mudarat, kita hidup lagi, tiba-tiba dia suruh nama Syekh Fulan bin Fulan. Tok guru dia duduk di satu tempat jauh. Dia duduk sini, dia minta, wahai guru, tolonglah aku, berilah rezeki kepada aku, aku nak zuriat dan sebagainya. Jadi ke tak jadi? Guru tu walaupun dia hidup, tapi dia tidak boleh memberikan manfaat dan mudarat yang orang minta tu. Isu dia ialah minta sesuatu yang di luar daripada kemampuan makhluk. Kita tak bincang masalah tolonglah hantar anak saya pergi sekolah. Kita dalam kemampuan dia tak ada masalah. Tolong ambil barang tu kat saya, tak ada masalah. Kita tanya doktor, saya ada sakit sekian-sekian, ada tak ubat yang saya boleh makan sebagai ikhtiar? Tak ada masalah. Ni minta secara ghaib. Minta secara ghaib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita, mereka itu tidak boleh mencipta dan mereka pula adalah makhluk yang dicipta. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Walladzina tad'un. Situ ayat kita. Sama kan? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan mereka yang orang-orang yang kamu minta selain daripada Allah itu yashmulu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah min dunihi siwallah. Merangkumi doa atau minta doa, sama ada doa masalah ataupun doa ibadah. Doa masalah ni maknanya doa dalam bentuk minta permohonan. Doa ibadat, doa dalam bentuk ketundukan sebagai perhambaan. Sama ada orang tu berhala ke atau patung berhala tu ataupun kubur-kubur keramat, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata min dunihi, selain daripada Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki walaupun kulit biji kurma. Okey? Kulit biji kurma. Kalau kita kulit biji kurma ni tak ada masalah, boleh faham kan? Sebab sekarang ni pun kita dah makan kurma dah. Orang dulu dia panggil senipis kulit bawang. Pasal kulit bawang hak kita banyak bunuh. Kulit bawang tu pula bukan kulit bawang hak luar tu, kulit bawang hak luar tu kerah juga. Kulit bawang hak halu, hak macam lutsina tu kan. Tu pun kita panggil kulit bawang juga. Qitmir ni sama dengan kulit bawang tersebut. Sebab dia adalah selaput kulit biji kurma. Bukan kulit kurma, kulit biji kurma. Yang nipis tu kulit biji kurma, yang putih. Macam dulu dekat coklat rabbit tu. Ada dulu coklat rabbit, tapi lah ni tak boleh makan dah, kata coklat rabbit dah. Dulu duk makan je, tak ada cak halal pun. Dulu-dululah. Siapa ada makan dulu? Baik ngaku. Kan selaput yang nipis tu. Kita makan kurma, kulit kurma luar,
Lepas tu ada isi kurma. Lepas tu dalam tu ada kulit nipis je. Jadi Allah Ta'ala kata, mereka yang disembah selain dari Allah ni tidak memiliki walaupun senipis kulit biji kurma tu. So kenapa nak minta dengan selain Allah? Isu dia situ. Kenapa nak minta dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okey. Fahaula la yamlikuna min qitmir. Fa in qila alaysa al-insanu yamliku an-nakhla kullahu kamilan ujiba bi innahu yamlikuhu lakinnahu milku naqis laysa haqiqiyan fala yatasarrafu fihi illa ala hasabi ma jaa bihi asy-syar' fala yamliku mathalan ihraqahu linnahyi an idha'atil mal. Baik, kalau tiba-tiba kata tapi kalau kita minta dengan manusia ni dia memiliki. Orang yang kamu kata kita tak boleh minta dengan dia, zaman dia hidup dia ada kebun berpuluh-puluh hektar contohnya. Jadi tak termasuk dalam ayat ni. Ayat ni menunjuk berhala. Dia ni bukan. Dia ada juga pemilikan. Berhala memang tak ada hak milik sebab dia tak memiliki. Ni orang. Jadi dia ada kekuasaan. Zaman hidup dia memiliki harta. Dia memiliki kekayaan. Lepas tu dia mati. Kita nak minta dengan dia. Boleh ke tak boleh? Ataupun dia nak memiliki. Waktu dia hidup tu kita minta tapi secara gaib. Kalau kita pergi, betul dia minta kebun dia, kita pergi kat, boleh tak saya nak pokok kurma satu tandan? Tak apa, tak ada masalah. Tapi dia minta dengan sesuatu, contohnya, perkara yang di luar daripada batas kemampuan. Maka, sifat pemilikan pada manusia, walaupun kaya mana pun dia, tetap tidak boleh menandingi pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala yang melayakkan dia. Maknanya dia akan layak selama-lamanya menjadi tempat berdoa. Sebab apa? Kekayaan manusia ni, pemilikan manusia bersifat kurang. Sedang pemilikan Allah bersifat sempurna. Bagi contoh, kita ada harta, ada kekayaan, memiliki, even seorang raja, dia memiliki harta perbendaharaan, tapi selamanya dia tak akan dapat capai darjat Tuhan. Sebab pemilikan dia adalah pemilikan yang kurang. Naqis dipanggil. Tak sama dengan pemilikan Allah. Berarti, apa yang dia milik itu, dia tidak memiliki kesempurnaan pemilikan atau tidak memiliki hak penuh. Hak penuh dari sudut mana? Hak penuh dia boleh guna sesuka hati dia di mana-mana saja, bila-bila masa, dalam apa jua keadaan. Dia tidak memiliki hak penuh. Manusia ni. Kalaupun dia memiliki harta, pertama pemilikan dia bersifat sementara. Boleh jadi kita ni, orang minta dengan kita, tak ada boleh bagi, tak ada, tak boleh nak bagi. Satu. Yang kedua, pemilikan manusia juga bersifat, dia panggil apa? Laisa haqiqiyan. Bukan pemilikan yang hakiki. Kerana dia boleh menguruskan harta, menggunakan harta dia hanya dalam perkara yang diizinkan oleh Allah. Jadi dia nak bagi kepada orang sesuka hati, dia tak boleh, melainkan apa yang Allah Ta'ala izinkan. Dan yang ketiga, dia tidak boleh memusnahkan hartanya sendiri. Tiba-tiba Allah beza dengan Allah. Allah kalau dia nak binasakan harta dunia ni, dia nak hancurkan langit dan bumi, ada masalah bagi Allah? Tak ada. Tapi manusia boleh tak? Kita ada rumah, kita ada harta, tiba-tiba kita nak binasakan rumah kita tanpa sebab, saja-saja. Tak boleh. Kita ada kebun, kita nak pergi bakar kebun kita. Apa sebab nak ambil insurans contohnya. Boleh tak tujuan seorang itu dia membinasakan diri atau hartanya sendiri tanpa sebab? Jawapan dia tak boleh.
Idha'atul mal dipanggil. Membazirkan harta tidak dibenarkan dalam agama. Bererti kita punya tasarruf, penggunaan, pemilikan kita dalam dunia ni, kita di sini maknanya manusia lah. Sehebat mana pun kekayaan dia, dia tidak memiliki kekayaan yang sempurna. Dia masih tertakluk kepada undang-undang Allah Ta'ala, hukum hakam Allah Ta'ala, dan sifat pemilikannya adalah sangat-sangat sementara. So, dalam apa jua keadaan, tak ada seorang pun yang layak untuk diangkat menjadi Tuhan. Okey? Tidak ada seorang pun yang layak untuk diangkat menjadi Tuhan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Sekiranya kamu mendoa atau berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka pun tak dengar sebenarnya doa kamu. Walau sami'u, dan kalaupun mereka mendengar. Jadi ada dua. Satu kategori orang yang berdoa kepada mereka yang mereka ni tak dengar, tak ada pendengaran. Apa dia? Berhala-berhala. Memang tak ada telinga. Kalau patah telinga dia pun kita tengok tak ada gegendang telinga. Kita gigi korek letak jari kita dalam telinga berhala, tak ada lubang. Asal apa? Rupa saja. Telinga tak ada. Jadi kalau in tad'uuhum, kalau kamu minta dengan dia, la yasma'u du'aakum, memang dia tak dengar, muka dia tak ada telinga. Betul? Dan kategori kedua, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar. Mana ada berhala, ada perkara yang disembah, dia ada kemampuan untuk mendengar. Seperti manusia tadilah. Tiba-tiba dia doakan kepada manusia. Manusia yang dianggap Tuhan. Kita pernah sebut baru ni, manusia yang dianggap Tuhan seperti contoh Sai Baba, Fir'aun, Namrud. Orang-orang yang mereka rasa diri mereka ni Tuhan. Baik. Tiba-tiba orang pergi minta, dia dengar. Nah, macam Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bila berhujah dengan Namrud, Namrud kata, aku dengar. Boleh. Qala ana uhyi wa umit. Kalau hidupkan orang mati, aku boleh hidupkan orang. Kalau mematikan orang, aku boleh mematikan orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala jawab, ni. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tuhan aku, dia menerbitkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkan dia di ufuk barat, maka terdiamlah orang kafir itu. Maknanya, dia ada kemampuan dari sudut dengar, tapi dia tak ada kekuasaan untuk memberikan apa yang patutnya yang ngaku jadi Tuhan boleh buat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar. Kalaupun mereka mendengar. Ni, walau sami'u mastajabu lakum, mereka tidak dapat memenuhi permintaan kamu. Kalau dengar pun tak boleh nak bagi. Pasal apa? Sebab dia tidak ada kekuasaan yang tam, sempurna. Dan bukan setakat tu lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan kufur dengan kesyirikan kamu. Maksud kufur dengan kesyirikan, sampai hari kiamat dia berlepas diri daripada yang sembah dia. So kita ni minta dengan Allah kerana ada dua sebab kan. Ingat, doa ni ada dua sebab. Pertama, doa masalah. Doa minta permohonan.
Yang kedua, doa al-ibadah. Doa kerana tunduk pada Allah. So, selain daripada kita minta apa yang kita nak, sebenarnya dengan doa kita tunduk kepada Allah. Bila kita kembali kepada Allah, maka Allah menilai kita sebagai hamba dia. Walaupun Allah tak bagi apa yang kita minta. Dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat kali ganda. Kerana dalam doa ada bentuk ibadat dan dalam doa ada bentuk permintaan. Kalau dia tak dapat apa yang dia minta, maka dia dah dapat apa? Ketundukan kepada Allah. Sebab tu dalam bab doa ni tak rugi. Doalah walaupun dia tak dapat apa yang dia minta. Sebab pada doa sudah ada bentuk ibadat. Ya Allah, aku nak... Dia berkata, aku doa puluh-puluh tahun dah, Tuhan tak bagi. Tak bagi apa yang kamu nak. Tapi dia bagi tak benda lain? Bagi. Dan di hari akhirat nanti, sampai depan Allah, maka seorang hamba tu mengaku, aku tak pernah minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya minta kepada Allah. Tiba-tiba kalau orang tu sembah selain daripada Allah, apa yang akan berlaku? Dahlah dia minta tak dapat. Kemudian apa yang dia minta tu, permohonan dia jadi syirik. Dan kemudian di hari akhirat Allah Ta'ala sebut, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Berhala-berhala yang disembah atau sembahan-sembahan lain selain daripada Allah tu akan mengkufuri syiriknya. Apa maksudnya? Tak mengaku dah sebagai Tuhan. Dia terjemah ke pada dalam ayat tu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Apa maksud mengingkari kesyirikanmu? Berlepas diri daripada kamu. Itu mengingkari kesyirikanmu. Dia kata, aku tak standing dengan Tuhan. Siapa suruh mu anggap aku selalu Tuhan? Itu maksud mengingkari kesyirikanmu. Jadi, sembahan-sembahan selain daripada Allah, dia tak dapat bagi apa yang dia orang minta. Kemudian dia akan ingkar kepada orang-orang yang mensyirikkan dia dengan Allah. Beza dengan orang yang minta doa dengan Allah. Walaupun dia tak dapat apa yang dia minta, tapi sekurang-kurangnya dia dapat pahala dari sudut ibadat. Ini antara perkara yang kita kena tahu dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nombor satu paling utama dalam doa adalah ibadah, bukan dapat ataupun tidak. Dengan orang dia kata apa? Saya doa banyak dah Ustaz. Tahulah, tak makbul doa saya. Tak ada apa-apa pun, doa dah lama tu. Maka dia tak faham tentang ibadat. Memang dia tak dapat apa yang dia minta, tapi dia dapat apa? Ibadat kepada Allah dan pahala banyak situ. Jangan pula dia pangkat satu hari dia kata, aku ni dah minta doa lama dah ke Tuhan, tak dapat-dapat. Minta dengan lain pula lah. Bila dia minta lagu tu habis. Habis. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata tidak mendengar, ada satu masalah yang disebut. Hal yasma'ul amwatus salam wa yaruddunahu ala man sallama alaihim. Okey, dia kata orang mati. Kalau kamu kata orang mati tak mendengar, orang mati mendengar. Nah, iya kah? Orang mati boleh dengar ke tak dengar? Okey. Persoalan dia. Hal yasma'ul amwatu as-salam wa yaruddunahu ala man sallama alaihim. Bolehkah orang mati mendengar salam yang kita berikan? Dan bolehkah dia menjawab salam yang diberikan ke atas mereka? Ikhtalafa fi dhalika ala qawlain. Ada khilaf dalam masalah tersebut kepada dua pandangan.
Yang pertama, okey. Pandangan pertama, orang-orang mati tidak mendengar salam. Habis itu kenapa kita pergi bagi salam kepada dia? Assalamualaikum ya ahlal qubur. Maka salam itu sebenarnya bermaksud doa. Salam sejahtera maknanya semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu. Kalau dia tak jawab pun, mana kita mendoakan mereka. Itu pandangan yang pertama. Thumma ala fardhi annahum yasma'un kama jaa fil hadits an alladhi sahhahu ibnu Abd al-Barr wa aqarrahu Ibn al-Qayyim bi anna al-insan idza sallama ala shakhsin ya'rifuhu fid dunya raddallahu alaihi ruhahu faradda salam. وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام ويردونه فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء. Okay. Tiba-tiba pandangan kata mereka tak dengar salam. Okay. Mereka pandangan pertama mereka tak dengar salam. Tapi ada hadis yang kata ada Nabi SAW sebut, apabila seorang manusia memberi salam ke atas orang yang dia kenal di dunia, memberi salam ke atas orang yang dia kenal di dunia tapi dah meninggal, raddallahu alaihi ruhahu faraddas salam. Allah kembalikan ruh orang tu kepada tuan dia untuk dia jawab salam. Ada hadis yang kata gitu. Kalaupun hadis tu mengatakan begitu, maka tetap juga kita kata dalam bab salam, ya. Adapun dalam bab doa, mereka hanya mendengar apa yang Allah izinkan mereka dengar. Itu salam lah dalam hadis tu. Dalam hadis tu. Jadi pandangan pertama, mereka ni tak dengar. Tak dengar doa. Apa jua orang doa kepada dia, orang mati. Kalau yang kita sebut dengar tu hanya dengar salam sahaja. Kalau pun dengar. Okay? Sebab nas yang ada, hadis yang sebut tentang salam. Pandangan yang kedua, mereka dengar. Okay? Mereka dengar sehingga dengar semua benda tapak kaki yang berjalan di atas kubur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wal jawabu an hadzaini ad-dalilain amma al-awwal fa innahu la yalzamu min as-salami alaihim an yasma'u wa li hadza kana al-muslimun kana al-muslimun yusallimuna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fi at-tashahhudi wa huwa la yasma'uhum qata'an. Disebut di sini, bila sebut dalam hadis ni mendengar, bukanlah bermaksud mendengar secara langsung, sebaliknya dia mendengar dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka. Bab salam tak adilah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kan dia suruh salam kepada dia. Nabi tak dengar salam tu, sehingga malaikat menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sebut, selawatlah ke atas aku pada hari Jumaat, kerana selawat kamu dibentangkan kepadaku pada hari Jumaat. Disebut tu'radu alayya tu maksudnya Nabi disampaikan kepadanya. Nabi tak kata selawatlah kepadaku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya aku dengar selawatmu pada hari Jumaat. Macam kita hari ni, kita selawat. Kita duduk sini. Nabi duduk mana lah ni? Lalu Nabi. Kubur dia duduk mana? Duduk Madinah. Apakah seorang yang menyeru selawat ke atas Nabi sini hari ni, maka Nabi SAW akan mendengar dengan kemampuan Nabi di Madinah. Tapi Allah ada malaikat yang bawa selawat ni
kemudian dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? So apa isu nak sebut sini? Isu dia, kalau Nabi tak dengar gitu, tiba-tiba kamu seru orang soleh di balik ghaib. Sebut nama Tok Guru, sebut nama Tok Syekh, sebut nama Abu Ya, sebut nama. Nabi pun, kapasiti dia sebagai Nabi, dalam kubur dia tak dengar secara langsung. Melainkan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada dia. Jadi, kita ni berinteraksi dengan orang yang dah mati, kena guna kaedah dia tu. Apa yang Allah izinkan kita buat kepada mereka, maka hal ni akan sampai. Allah suruh selawat, selawat sampai kepada Nabi. Allah suruh bagi salam, salam bagi sampai kepada Nabi. Tapi kalau Allah Ta'ala tak suruh, siapa nak sampaikan? Selawat kepada Nabi, semua orang selawat. Pasal apa? Sebab memang Allah Ta'ala bagi. Hatta kita baca dalam syahadat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka semua salam-salam ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita baca ni, kita duduk di Malaysia. Nabi duduk di kubur dia. Nabi ni dikebumikan di Madinah. So, penulis kita ni sebut, syarah dia kata apa? Wa amma wa huwa la yasma'uhum qat'an wa amma ath-thani fa huwa waridun fi waqtin khas wa huwa insiraf al-musyayyi'ina ba'da ad-dafn. Adapun bunyi selipar yang dia dengar itu khas, dalam hadis menyebut memang dia dengar bunyi selipar dan setelah daripada orang itu pergi, maka tiada lagi hubungan antara dia dengan orang yang datang itu. Dia dengar sekat mana? Dia dengar sampai orang tu pergi. Lepas pada tu, tak ada. Ada tak hadis tersebut dia dengar bunyi kereta lalu lalang, kau contoh, kubur tepi highway. Contoh. Dia dengar tak bunyi kereta lalu lalang? Dia dengar tak orang cakap apa tu? Maka kata di penalang kita, ada pun hadis yang berkaitan orang mati dengar bunyi tapak selipar, maka itu khas dalam bab bunyi derak tapak selipar. Dan sehingga orang tu balik, hilanglah dia. Aku panggil apa? 7 langkah ke apa dah. Tapi kita tak sebutlah dalam hadis tu. Wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Waktu mereka pergi dalam keadaan masih lagi dengar bunyi tapak selipar, datang kepadanya malaikat. Jadi hadis tu berbunyi begitu. Selain daripada tu, hadis-hadis tidak menunjukkan orang mati dengar semua apa yang diminta oleh orang hidup. Jadi sebab tu dalam bab perantara dengan orang mati ni, dia sebenarnya tidak memiliki kekuasaan untuk mendengar dan tidak memiliki kekuasaan untuk menolong orang yang meminta kepadanya. Ini ayat Quran. Supaya kita yakin dan kita percaya, mintalah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang mendengar di mana saja kamu berdoa, dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk memakbulkan apa jua yang kamu minta. Tapi itulah, kita pun hairan macam mana manusia ni kadang-kadang dia nak tinggal doa kepada Allah, dia pergi doa kepada makhluk. Sehingga kita tak tahu sebab apa dia nak tinggal. Melainkan dia ada syubhah. Yang dia tinggal tu tidaklah benda yang kurang baik, malah dia tinggal tu benda yang sangat-sangat baik. Apa dia? Berdoa langsung kepada Allah. Tapi pergi juga minta dengan selain daripada Allah atas nama istighathah, atas nama isti'anah. Padahal mereka tidak mendengar pun apa yang orang minta, melainkan apa yang Allah izinkan mereka dengar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya,
ayat ke hadis yang seterusnya. Okey. Wa fi sahih, hadis kan? An Anas radhiyallahu anhu qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat rubaiyatuhu. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud telah terbelah kepalanya, tersyujjah, telah luka. Yauma Uhud, Nabi diketuk dengan pedang sehingga topi besi Nabi pecah. Dan kasurat rubaiyatuh, kusirat rubaiyatuh, patah ataupun patah gigi baginda. Okey, hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Macam manalah akan berjaya atau selamat satu kaum yang melukakan nabi mereka. Seolah-olah binasalah mereka kerana mencederakan nabi mereka. Nabi ni okey, Nabi dalam peristiwa Uhud cedera. Bila Nabi cedera, maka Nabi SAW kata tidak selamat dan tidak berjayalah satu kaum yang melukakan Nabi mereka. Seolah-olah Nabi kata binasalah mereka. Tiba-tiba turun ayat Quran. Laisa laka minal amri syai'un. Sesungguhnya tidak ada bagi kamu sesuatu pun daripada urusan ini. Yakni sya'nul khalqi, iaitulah urusan penciptaan dan urusan kebaikan atau kebinasaan. Allah nafikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, wahai Muhammad, urusan binasa ke tidak itu bukan urusan kamu. Kalau nak binasa, Allah yang akan membinasakan. Hatta Nabi SAW, pagi tadi kita baca bab tafsir. Tafsir cerita golongan munafik. Golongan munafik ni, Nabi memang lembut hati dengan mereka. Nabi SAW memang lembut hati dengan orang munafik. Lembut dia sudah apa? Nabi tidak mendoakan kepada mereka kebinasaan. Dan Nabi juga tidak membunuh mereka. Sebab apa? Pertama, Nabi mengharapkan mereka kembali kepada Islam. Yang kedua, Nabi SAW tak nak orang kafir kata Muhammad membunuh sahabat dia. Lalu dalam ayat Quran, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama ada kamu istighfar kepada orang munafik ataupun kamu tak istighfar kepada orang munafik, Nabi ikutmu lah, bahasa kita lah, terpulang kepada kamu nak istighfar ataupun tidak kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala kata, seandainya kamu istighfar kepada mereka 70 kali, tetap saja Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka. Jadi urusan ni kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kalau Nabi istighfar 70 kali pun, Allah Ta'ala kata, aku tak akan ampunkan mereka. So, urusan kita duduk di tangan siapa? Allah. Nabi nak bagi hidayah kepada pakcik dia. Boleh tak boleh? Tak boleh. Nabi mendoakan kebinasaan kepada orang musyrikin yang menyakiti Nabi. Pun Allah Ta'ala tegur. Dalam nak memberi hidayah pun tak boleh. Dalam nak beri memudarat pun tak boleh. Siapa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi dinafikan hak memberi manfaat, kalau Nabi dinafikan hak memberi mudarat, maka siapa lagi yang tinggal setelah lepas daripada Nabi yang boleh memberikan manfaat ataupun mudarat? Jawapan dia tak ada. So ayat-ayat ni dia datang setelah daripada ayat istighatsah yang kita baca sebelum daripada ni. Nak minta tolong dengan siapa?
Ada lagi dah orang yang lebih hebat kedudukan dia daripada Nabi? Tak ada. Tapi sehebat-hebat Nabi pun Allah Ta'ala kata apa? Kamu tak boleh bagi manfaat dan kamu tak boleh bagi mudarat. Hatta waktu Nabi dilukai, sakit, dan Nabi kata binasalah satu kaum, tidak akan selamat, tidak akan berjaya satu kaum yang menyakiti Nabi mereka. Turun ayat Quran, laisa laka minal amri min syai'. Kamu tidak ada apa-apa hak dalam urusan ini. Urusan apa? Urusan kejadian sebagai pencipta. Allahu Akbar. Kalau kita faham, kita baca. Pertama kita rasa dari sudut kaedah, dan setelah itu jelas kepada kita bahawa Nabi pun sebahagian daripada makhluk Allah yang lain. Dia tetap makhluk dan tidak memiliki kuasa ketuhanan. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan yang maha agung, maha berkuasa, dan segala-galanya kembali kepada Allah. Lalu apa yang menghalang seorang tu berdoa kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan kerana syubhah. Dia datang kepadanya syubhat bahawa orang ni mustajab doa. Tamu pula datang dengan package. Kadang-kadang dia datang dengan package. Oh, dia ni package keturunan Nabi. Orang soleh satu hal dah. Keturunan Nabi. Soleh pun tak. Alim pun tak. Handsome yang ada pada dia. Tapi duk jaga keturunan Nabi. Kita pun tak tahulah lagu mana. Tapi kalau keturunan dia, kalau moyang dia, Nabi sendiri Allah Ta'ala kata, dia tak ada hak dalam urusan ini. Laisa laka minal amri min syai'. Maka apatah lagi cucu cicit dia. Maka janganlah jadikan mereka ni sebagai tempat untuk meminta sesuatu. Kita mengharapkan rahmat kebaikan daripada mereka dengan cara kita pergi suruh dia minta doa kat kita. Kita ambil ilmu dia kalau dia ada ilmu, dan kita hormati dia, kita sayang kepada dia sebagai keturunan Nabi. Okey, tak ada masalah. Tapi jangan sampai meminta-minta kepada dia sesuatu yang sepatutnya kita hanya minta kepada Allah. Maka dalam bab ni Allah sendiri nafi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi generasi setelah daripadanya, anak cucu dia. Faham tak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kalau letak orang lain memang tak boleh lawan. Nabi pun Allah Ta'ala nafi. Allah nafi daripada setinggi-tinggi manusia, Nabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, kamu tak ada hak dalam urusan ni. Kalau tok syekh, tok guru, tok wali, tok apa, tak boleh sembang lah masa kita kan. Ni nak menego kena minta dengan wali keberkatan. Nak buat apa-apa kena minta dengan wali tu, wali ni, wali sekian, wali sekian. Tak ada apa pun sebenarnya. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Baik. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dia dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a min ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'atil akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulana. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila angkat kepalanya dari rukuk pada rakaat yang terakhir, okey, dia kata apa? Pada rakaat terakhir selepas fajar, dalam salat fajar, Allahumma al'an fulanan wa fulan. Nabi kata, ya Allah, laknatilah fulan dan fulan. Maka turunlah ayat Quran, laknat hak tu pun Allah Ta'ala tak bagi. Okey, bukan hak Nabi untuk menjauhkan
rahmat daripada seseorang. Sebaliknya orang tu kalau dia buat sesuatu yang Allah murka, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Okey? Dan begitulah juga dalam riwayat yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Nabi mendoakan kepada ketiga-tiga orang itu dengan kebinasaan, tapi Allah larang. Allah larang sebab kadang-kadang kita tak tahu. Nabi pun bila dia doa masa tu je, dia tak tahu sebenarnya ketiga-tiga orang itu nanti akan masuk Islam. Lepas tu Allah Ta'ala tegur, kamu tak ada urusan ni. Nak laknat orang lawan kamu. Dari kalangan mereka, siapa akan masuk Islam? Nabi pun tak tahu. Jadi Nabi tidak memiliki manfaat, juga Nabi tidak memiliki mudarat. Nabi ini istimewa kepada kita kerana dia adalah Nabi yang membawa wahyu dari Allah. Tapi dia tidak memiliki kuasa-kuasa yang ada pada Allah. Dia hanya memiliki ilmu yang Allah wahyukan kepada dia. Tu pun kalau yang Allah Ta'ala tak wahyu, dia tak tahu. Pasal dia Nabi, dia makhluk, bukan Tuhan. Okey? Dan kita kena faham, kalau ini berlaku pada Nabi, orang lain pun sama juga, malah lebih teruk lagi lah. Kalau Allah nafikan hak tu pada Nabi, maka hak pada orang selain Nabi, Nabi lagilah ternafi. Lagilah ternafi. Jadi dalam bab ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa ayat lagi situ? Satu last kan? Kemudian ayat yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin faqala ya ma'syara Quraisy aw kalimatan nahwaha ishtaraw anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'a wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, di saat Nabi seru kaum dia dan kaum keluarga dia untuk masuk Islam, Nabi pun menyeru kepada saudara-saudara yang terdekatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, ishtarau anfusakum, belilah dirimu, yakni juallah belilah dirimu dengan keimanan kepada Allah. Belilah dirimu ay minal haddi ala hadzal amr ma huwa zahirun li'anna al-mushtari yakunu raghiban. Kerana orang yang membeli ini dia berminat dengan sesuatu. Jadi dia minat kepada keselamatan diri dia. Nabi kata belilah dirimu. Ishtarau anfusakum, belilah dirimu. Wahai Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a, kerana sesungguhnya aku tidak boleh menolong kamu sedikit pun. Dan Nabi kata kepada anak beranak dia, bukan orang lain, anak beranak dia, wahai Abbas bin Abdul Muttalib,
La ughni ankum minallahi syai'an. Aku tak boleh tolong sedikitmu. Aku tidak boleh tolong kamu daripada azab Allah sedikit pun. Kemudian Nabi kata kepada siapa? Ya Safiyah ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, makcik pula perempuan, makcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makcik perempuan, bukan makcik pula perempuan. Ammah ni. Khalah baru makcik perempuan. Ammah ni maknanya makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wahai Safiyah, aku tidak boleh menolong kamu dari Allah dengan sesuatu pun. Wahai Fatimah, anak Nabi Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah daripada aku apa yang kamu nak, kerana aku sesungguhnya tidak boleh menolong kamu dari Allah sedikit pun. Nak minta harta boleh minta, tapi kalau nak minta tolong daripada azab Allah, maka Nabi tak boleh tolong. Ayat ni dalam keadaan biasa. Habis tu katanya, kalau syafaat tidak akan berlaku melainkan setelah Allah beri izin. Itu pun bukan dengan kehendak Nabi 100%. Maknanya kalau Nabi nak syafaat, Nabi kena minta izin dulu dengan Allah. Dan kalau Nabi memberi syafaat, orang menerima syafaat tu pula mesti tertakluk kepada orang yang diredai oleh Allah. So tu Nabi. Jadi kalau ada orang pergi doa di kubur Nabi, kita katakan, takat kita belajar ni, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada Nabi bahawa Nabi tidak memiliki kekuasaan seperti mana kuasa Tuhan. Sama ada dalam mendatangkan mudarat atau menghilangkan, dalam mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat, semuanya tidak ada kuasa mutlak. Bolehlah kita kata dari sudut asbab, contoh kita buat sikit ataupun benda sikit-sikit, tapi yang menjadikan perkara itu berlaku seperti mana realiti sesungguhnya, dia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dalam bab syafaat. Okey? Syafaat ni kalau Allah Taala tak izin, tak berlaku. Atau kalau minta syafaat, nak minta dengan siapa? Minta dengan Allah ke minta dengan Nabi? Waktu di dunia ni, kita nak minta dengan Allah ke nak minta dengan Nabi syafaat? Sudah. Bunyi macam beratnya nak minta. Nak jawab. Saya tanya sekali lagi. Syafaat ni, kita nak minta dengan siapa? Nak minta dengan Nabi ke minta dengan Allah? Derah sikit pada tadi. Sekali lagi. Syafaat Nabi Muhammad di hari akhirat nanti. Kita nak minta dengan Nabi ke nak minta dengan Allah? Minta dengan Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Kata Allah, syafaat seluruhnya milik Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Kamu tak boleh bagi syafaat melainkan kepada siapa yang Allah redha. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada siapa pun yang boleh memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Maknanya ayat ni, dengan Nabi pun, Nabi tidak memiliki mutlaknya syafaat. Cuma Allah akan memberikan kepada Nabi kedudukan yang mulia sehingga Nabi boleh minta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Okey? Nabi minta dengan Allah supaya Allah bagi izin kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada manusia. Sepertilah Quran, sepertilah puasa. Kalau kita baca dalam hadis, sampai hari akhirat, orang ni hafal Quran dah ni. Tapi sebelum Quran memberi syafaat kepada dia, Quran minta dulu dengan Allah. Ya Allah, boleh tak aku nak bagi syafaat kepada pembaca aku ni? Puasa pun sama. Puasa memberi syafaat.
Sebelum puasa bagi syafaat kepada orang yang puasa, puasa minta dulu dengan Allah. Ya Allah, boleh tak aku nak bagi syafaat kepada dia? Mana syafaat ni milik siapa? Milik Allah. Sebab tu kalau minta syafaat, minta dengan Allah. Melalui mana syafaat nak bagi? Boleh jadi hak paling besar melalui Nabi. Kemudian melalui semayang. Kemudian melalui baca Quran. Kemudian melalui puasa. Mungkin melalui ahli keluarga. Melalui mana-mana amal hak kita. Tapi semua tu tidak boleh berlaku melainkan dengan izin Allah. Di sinilah kekuatan tauhid kita. Sebab itulah kita tak minta dengan selain Allah. Hatta orang tu adalah Nabi. Jadi bila ayat Quran ni sebut pasal Nabi, maka orang lain yang hak bawah pada Nabi jangan sembah. Tok guru, tok syekh, tok wali, mana orang pun, keramat tak keramat pun, dia tidak akan sampai ke satu level yang dia boleh memberikan manfaat dan mudarat. Jadi mintalah dengan Allah. Itu je conclusion dia. Bunyi mudah, tapi ramai orang tergelincir sebab syaitan menampakkan seolah-olah boleh. Bunyi dah 1 jam tu. Habis dah ayat kita. Jadi faedah daripada ayat tu boleh bacalah. Pendek je pun faedah dia tak banyak kan? Ada berapa? 13. Bacalah dekat buku tu. InsyaAllah kalau nak baca kemudian nanti pun kita boleh baca sebagai ulangan. Tapi itulah memahami ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ke? Tak ada nak? So dalam berkaitan dengan ayat Nabi luka, Nabi sendiri pun luka. Itu menunjukkan bahawa Nabi tidak memiliki kuasa untuk mengelakkan mudarat datang kepadanya. Kalau Nabi itu ada kuasa manfaat dan mudarat, itu ayat Quran sebut, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Nabi kata kalau aku tahu benda gaib, walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair, nescaya aku sudah dapat banyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Jadi Nabi tahu dah musuh nak mari kok mana. Nabi duduk, jangan lawan musuh. Tak Nabi tahu benda hak mana hak menang, hak mana hak kalah. Nabi pergi perang hak menang sajalah, tak payahlah perang Uhud tu siapa pergi cedera. Tapi tak lagu tulah. Ayat-ayat ini bukan merendah-rendahkan kedudukan Nabi, dan tidak sama sekali. Nabi adalah Nabi yang kita kasihi, yang agung, yang mulia, yang tinggi kedudukan dia, penghulu sekalian Rasul, penutup sekalian Nabi, kekasih Allah yang paling Allah cintai. Tapi kita kena ingat Nabi pesan kepada kita, la taturuni kama ataratin nasara bena Maryam. Jangan puja aku seperti mana orang Nasrani puja Isa ibnu Maryam. Walakinni anak wabak aku ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa Rasul. Aku ni hamba kepada Allah dan Rasul dia, bukan saingan kepada Tuhan. Dan ni yang saya sebut banyak kali dalam kisah kalau orang ajak ceramah Maulidur Rasul kan. Kita sehari 2 hari ni masih dalam bulan Rabiul Awal. Kalau saya pergi cerita bulan Rabiul Awal, saya akan cerita Rabiul Awal ni bukan cerita masalah Nabi lahir saja. Rabiul Awal juga ada cerita Nabi wafat. Dan mendengar cerita Nabi lahir dengan berbanding mendengar cerita Nabi wafat, lagi banyak pengajaran pada cerita Nabi wafat. Sebab pada lahir Nabi, Nabi belum jadi Nabi. Tapi wafatnya Nabi, Islam sudah sempurna dan Nabi memberikan wasiat-wasiat penting kepada umat dia.
Jadi antara wasiat Nabi waktu Nabi wafat ialah tadi, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Dan Nabi kata kepada sahabat juga, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid maksudnya tempat ibadat, tempat minta, tempat berdoa, tempat. Sebaliknya Nabi minta kepada kita, bila minta sesuatu minta dengan Allah. Wasiat Nabi kepada kita, jangan puja dia seperti Nasrani puja Nabi Isa. Orang Nasrani bila ada masalah dia sebut siapa? Dia sebut Allah ke dia sebut Jesus? Jesus. Dia kata Jesus anak Tuhan. Kurang-kurangnya ni anak tu puak kalau kita guna ayat dia lah. Tapi kita tak iktiraf Nabi Isa tu anak Tuhan. Antara pak dengan anak, besar siapa? Besar pak lagi. Tapi kenapa minta dengan anak? Betul tak? Sepatutnya dia, oh God, patut minta dengan Allah. Oh my God. Dia jadi my God ni, oh my God ni waktu dia, oh my God, gitu je. Tapi kalau ada masalah, Jesus. Orang Nasrani lagu tu, Jesus, please help me. Kita jangan buat Nabi Muhammad sama seperti Nasrani buat kepada Nabi Isa. Jangan bila ada masalah, Nabi tolong aku. Madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Madad tu tolong lah. Kalau orang kata, Jesus please help me, dengan madad ya Rasulullah, sama. Sebab madad tu, tolong, madad nama. Tolong, madad. Sebaliknya bila kita ada masalah, kita minta dengan siapa? Allah. Biarlah hak tersasul kita ni, bila terkejut minta tolong, ya Allah. Jangan ya Rasulullah. Jadi seolah-olah kita ni dalam pemikiran kita ni, apa benda kita masalah kita nak minta tolong Rasulullah. Jangan. Jadilah dalam minda kita ni, apa saja kita nak minta tolong, kita sebut nama Allah. Pasal ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan puja aku, kata Nabi, seperti mana orang Nasrani puja Nabi Isa. Jadi sebab tu kita banyakkan dengar cerita-cerita tentang wasiat Nabi. Dalam Rabiul Awal ni ada kisah kewafatan Nabi. Panjang lebar kau boleh cerita. Tapi yang paling utama ialah apa wasiat Nabi. Nabi wasiat tentang solat. Nah, saya bagi tahu contoh baru ni dalam satu kuliah. Saya kata, siapa yang cinta kepada Nabi, jagalah solat. Kerana apa? Nabi SAW berwasiat sebelum baginda wafat supaya jaga solat. Ada orang tak puas hati, dia kata, tengok ustaz ni nak ajak orang tak sayang kepada Nabi. Nabi kata, sayang selawat. La ilaha illallah. Saya tak menafikan suruh selawat, tapi wasiat Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni jaga solat. Itu wasiat baginda. Sebelum wafat Nabi kata as-salah wa ma malakat aymanukum. Ada pula dia kata, ustaz ni Wahabi, dia kata tak suka orang selawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Pelik sungguh manusia ni. Kita nak suruh sayang kepada Nabi melalui menyempurnakan wasiat dia. Macam kita kata ginilah, mak dia mati. Seorang tu mak dia mati. Dia pergi duk cantik kubur mak dia lah, berapa gini lah. Tapi wasiat mak dia tak buat. So betul ke tak sayang ke mak dia? Kalau betul sayang kepada mak dia, amanah wasiat dia tu tunaikanlah. Setakat duk pergi beli belindan, letak situ, letak rupuk gapo semua sekali. Hak tu luaran je. Nilai sebenar ketaatan kita kepada, patuh kepada wasiat tu. Jadi Nabi SAW ni ada wasiat bagi kat kita. Antara wasiat dia bab tauhid. Antara wasiat dia jaga solat. Antara wasiat dia supaya jaga orang-orang yang di bawah kita dari golongan hamba. Ini ada wasiat waktu Nabi nak wafat. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perbanyakkanlah kita dengar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, terutamanya dalam bab akidah ini, dalam bab tauhid, supaya kita tidak tergelincir. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang daripada kekurangan saya, mohon dimaafkan salah dan silap. Hari ni lewat sikit, tapi sekali lagi saya minta maaf lah. Sebab tadi mari jauh tadi. Sekali mari ditolak daripada Ampang, hari ni mari daripada PJ ni. Bukan PJ biasa, Ara Damansara. Pecuk tadi mari juga, alhamdulillah sampai juga kuliah ni, alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.